A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 89 insya-Allah. Muka surat 89. Kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat yang ke-66 sehingga ayat yang ke-74 insya-Allah. Hari ini hari Isnin, 26 hari bulan Julai dah kita hari ini, tahun 2021, bersamaan dengan 15 hari bulan Zulhijjah ataupun 16 hari bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Setelah bersama-sama kita berhari raya, hari raya Korban, Alhamdulillah hari ini dah hari yang ke-6, hari yang ke-6, Masya Allah, ataupun hari yang ke-5 bagi tempat di Brunei Darussalam. InsyaAllah hari ini kita akan cuba lihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, muka surat yang ke-89 insyaAllah. Jadi kita akan lihat bahawa dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menceritakan tentang keperluan kita ni kena mesti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan serba sedikit tentang masalah peperangan, masalah perlunya orang Islam ni untuk bersedia, untuk membuat persediaan untuk peperangan, dan juga mestilah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semua. Jadi insya-Allah sama-sama kita lihat apakah yang terkandung dalam muka surat ini. Jadi sahabat-sahabat semua, moga-moga yang dapat membuka mushaf insya-Allah masa ni kita akan tengok ayat-ayatnya, dan kemudian begitu juga insya-Allah saya harapkan juga kepada semua yang berada di dalam sesi kali ini untuk memberi respon dulu untuk memastikan suara kita pada hari ini clear, tak ada masalah. Takut kadang-kadang ada masalah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang beri respon terhadap suara. Alhamdulillah, hari ini kita baca sebelum daripada ni, sebelum iaitu muka surat 88 kita telah tengokkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang salah satu daripada sifat orang yang beriman ini. Sifat orang beriman ni ialah mereka ini kalau ada masalah apa-apa mereka akan refer kepada Allah, refer kepada Rasul. Kalau semasa ada Rasul di depan mereka, maka mestilah mereka ini kalau ada saja pertengkaran, ada saja perbezaan pendapat dan sebagainya, mereka mesti refer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak refer, tu ada masalah. Dan kemudian selepas daripada ini cerita ayat sebelum itu, ayat 65, kalau ada apa dah Rasul dah buat keputusan apa-apa, kemudian mereka mestilah menerima sepenuhnya apa yang diceritakan oleh Nabi itu. Keputusan yang dibuat oleh Nabi mesti terima, walaupun kadang-kadang tidak menyenangkan ke, tak serupa dengan apa yang mereka nak ke dan sebagainya, mereka mesti ikut, dan tak boleh ada walaupun sedikit dalam hati mereka tu perasaan benci ke, tak suka ke, syak ke dan sebagainya. Kenapa? Kan itu dah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, keputusan Rasul. Kita yang hidup pada hari ini maka sepatutnya begitu juga. Sepatutnya kita kena refer kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita tak mampu nak faham Quran sendiri, tak mampu nak faham hadis sendiri, maka referlah kepada para ulama, para ustaz, pada orang-orang alim, pada orang-orang yang lebih tahu tentang agama ni. Tapi apa yang kita buat ni insya-Allah at leastnya lebih kurang kita dah baca Quran ni, kita dah baca terjemahan, kita dah baca tafsiran sedikit ni untuk kita faham supaya kita ni dapat membentukkan cara fikir kita mengikut cara Islam. Sebab kalau kita tak align pemikiran kita dengan apa yang ada dalam Quran,
maka kadang-kadang kita tersasar jauh daripada Al-Quran. Oleh kerana itulah maka usaha sedikit kita ni, walaupun kita taklah jadi orang alim, orang yang hebat dalam agama kan, tetapi at leastnya setiap orang Islam mesti faham Al-Quran ni. Sepatutnya setiap orang Islam, bukannya orang alim saja. Orang alim ni dia faham dengan mendalam, mereka faham hukum-hukum dan sebagainya. Kita ni faham at leastnya guidance daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni tak faham, satu benda yang tidak sepatutnya bagi seorang Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan selepas daripada cerita benda itu semua, Allah Taala kata, walau anna katabna alaihim, kalaulah kami tetapkan. Katabna tu makna buat keputusan, alaihim ke atas mereka, aniqtulu anfusakum, supaya kamu ni bunuh diri kamu. Kita tahu kan, sebelum daripada ni kita dah baca dulu, sebelum ayat Quran dulu ada menceritakan bahawa orang-orang Yahudi dulu, di zaman Nabi Musa AS ni, kalau mereka nak bertaubat, mereka mesti membunuh diri mereka macam-macam. Dan juga awikhruju min diyarikum, mereka ni disuruh untuk keluar daripada negeri mereka, maknanya meninggalkan negeri mereka. Maknanya orang dulu ni, umat-umat Nabi Musa selepas daripada itu, mereka ni susah kan, bukan mudah kan. Kita ni Allah Ta'ala beri kemudahan kan, kalau nak bertaubat, bertaubat je kan, kita cakap kepada Allah dan kemudian cukup syarat-syarat taubat akan diterima insya-Allah kan. Tapi orang dulu susah. Jadi Allah SWT sebut kat sini kan, walau anna katabna alaihim, kalau ni tak Allah tak suruh macam tu, tapi kalaulah kami ketetapkan ke atas mereka ni, bunuh diri kamu, keluar daripada negeri kamu, nescaya Allah Ta'ala kata ma fa'alu, mereka tak akan buat. Kalaulah benda yang kecil-kecil tu mereka tak boleh nak buat, bagaimana kalau Allah Ta'ala nak suruh benda yang besar macam ni? Tetapi apabila ayat ni turun kan, jadi ada seorang tu berkata kepada Nabi SAW, seorang lelaki telah berkata, qala rajulun ila Rasulullah SAW, lau umirna la fa'alna. Mereka kata, kalaulah Allah Ta'ala suruh kita sekarang ni untuk bunuh diri, untuk keluar daripada negeri ni, kalau Allah Ta'ala suruh, la fa'alna, dia kata. Jadi sebab itulah akhirnya Nabi berkata kepada lelaki ini, maka Nabi kata apa? Dia kata, qala Nabi SAW, dia puji lelaki ni. Dia kata, inna min ummati la rijalan, dari kalangan umat aku ni ada lelaki-lelaki yang mana al-iman asbatu minal jibal, iman mereka ni lebih kuat, lebih kukuh daripada bukit bukau. Maknanya ada orang Islam yang telah dididik, ditarbiyah oleh Nabi SAW, lahirkan orang macam ni, yang maknanya kalau suruh bunuh pun mereka akan bunuh. Jadi kita tengok para sahabat, mereka ni disuruh untuk berhijrah, meninggalkan Mekah kan, mereka keluar, semua keluar, hasil daripada tarbiyah Nabi SAW. Kalau tarbiyah tak strong, tarbiyah tak kuat, mereka tak akan keluar, tak akan tinggalkan Mekah tu. Jadi bila Allah Ta'ala kata tinggalkan Mekah, mereka tinggalkan Mekah, mereka no problem. Nak tunjuknya bahawa hebatnya. Jadi sebab itulah yang disebut di sini kan. Tapi kalau orang-orang Yahudi ni tak, mereka tak akan buat. Jadi setengah orang munafik tak akan buat, orang Yahudi tak akan buat. Jadi Allah Ta'ala kata, walau anna katabna alaihim, kalaulah kami tetapkan ke atas mereka ni untuk membunuh, kalau disuruhkan bunuh, ma fa'alu, mereka ni tak akan buat. Suruh benda kecil pun mereka tak boleh nak buat. Gitu. Walau annahum, kalau Allah Ta'ala kata illa qalilum minhum, lainkan sedikit daripada mereka, maknanya ada di kalangan mereka ni yang akan melaksanakan, orang Yahudi ada kan, yang dah masuk Islam, mereka ni yakin kepada Nabi SAW dan mereka ni buat, mereka akan buat, tapi sedikit. Kemudian Allah Ta'ala kata, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi. Jadi Allah Ta'ala kata sini, kalaulah mereka ni buat apa yang dinasihatkan kepada mereka tu, apa yang disuruh kepada mereka tu, lakana khairal lahum, nescaya lebih baik untuk mereka. Tapi Allah Ta'ala kata tak, mereka tak buat mereka tak buat tapi kalau mereka buat, itu sebenarnya lebih baik. Allah Ta'ala kata lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, nescaya itu adalah lebih baik dan itu lebih meneguhkan, untuk mentahkikkan, lebih menunjukkan, membuktikan bahawa iman mereka ni adalah benar. Seterusnya itu ayat 66. Kita tengok pula sekarang ni ayat 67. Allah Ta'ala kata, wa izan la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalaulah mereka buat macam tu. Jadi semua ni adalah kita kan, untuk kita. Apa untuk kita ni? Untuk kita ialah kan, kita hendaklah ada dalam hati kita sebagai orang beriman ini, bahawa kita hendaklah bersedia. Tu perkataan penting kan untuk kita, iaitu kita sentiasa bersedia untuk melakukan apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Perasaan bersedia untuk melakukan apa sahaja, itulah sebenarnya mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persediaan tu, get ready kan. Sebab tu, jadi apa sahaja yang disuruh, Allah Ta'ala suruh kita jumpa, Allah Ta'ala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kita maknanya kita buat. Sebab apa? Kita dah bersedia nak buat. Itulah yang ada pada diri para sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa di Mekah. Mereka ini ada perasaan bersedia. Bila ada dah bersedia, maknanya walaupun tak buat lagi, mereka dah dapat ganjaran daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala kata, wa izan la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalau mereka melaksanakan, mereka akan dapat pahala ganjaran ajran azima itu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu syurga. Min ladunna iaitu min indina. Jadi tapi orang-orang kafir ni, mereka ni tak bersedia benda tu semua. Jadi kerana tak bersedia, itulah membezakan kita, membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian wala hadainahum siratan mustaqima. Seterusnya Allah Taala beri kata dia akan beri petunjuk. Wala hadainahum, nescaya kami akan beri petunjuk. Kita tengok kan di sini kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia memberi ganjaran satu, ganjaran pahala tak nampak kan, tetapi ada dalam catatan. Kemudian yang keduanya ialah Allah Ta'ala akan beri hidayah. Kita ni Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kita kan. Tapi kita tak melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya untuk kita mendapat hidayah ni kita kena berusaha. Jadi antara usaha tu ialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini. Maknanya bukan hanya minta saja, tapi kena berusaha untuk mencari hidayah tu. Bagaimana? Iaitu persediaan kita untuk melaksanakan apa saja yang diminta oleh Allah. Ada perasaan tu, itu adalah merupakan, maka orang tu akan dapat. Allah Taala kata, Allah jamin dia, wala hadainahum siratan mustaqima. Allah Taala akan beri kepada dia siratan mustaqima, jalan yang lurus. Sama kan, seperti kan kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tengok wala hadainahum, Allah Ta'ala kata wala hadainahum, kami akan beri petunjuk kepada mereka. Jadi kenapa mereka dapat petunjuk? Kerana kesediaan mereka untuk taat dan patuh kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana lelaki yang saya sebutkan, yang kita sebutkan tadi sebentar tadi. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 69 kita sampai sekarang ni, iaitu ni cerita sebab turun kepada ayat ni, ayat 69 ni. Para sahabat ni, mereka ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sentiasa kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersama dengan Nabi. Tapi kadang-kadang timbul dalam perasaan mereka ni mereka seronok lah kan, di Madinah kan mereka bersama dengan Nabi, kemana-mana bersama dengan Nabi. Mereka pun berkata lah, setengah daripada mereka mula berkata kan, ya Rasulullah, sekarang ni pada hari ni kami dapat bersama-sama dengan kamu, tapi nanti di hari akhirat nanti kamu duduk di maqam yang lain, maknanya kamu duduk di tempat yang lain, kami di tempat yang lain, kamu ni tinggi, kami rendah lah maknanya. Okey, semua masuk syurga, tapi tak sama ya Rasulullah, kamu di tempat lain, kami macam mana, kita tak boleh jumpa dah ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah. Jadi timbullah adalah perasaan-perasaan macam ni kan di kalangan para sahabat. Maka turunlah ayat ni. Masya Allah kan, kita tengok kan gambaran yang indah kan di kalangan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni sentiasa ingin untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka rasa nanti bila dah berpisah, bila dah mati, nanti dah masuk syurga. Ini cerita masuk syurga kan, kalau kita masuk tempat lain tak cerita ni, tapi maknanya mereka dah rasa kan, kalau masuk syurga pun Nabi duduk tempat lain, kita tempat lain kan. Sebab apa, Nabi ni macam kita hari ni kan, kalau kita dengan orang yang besar kan, kita tempat lain kan, kita tak ada tempat-tempat khusus untuk kita kan. Mereka ni ada tempat khusus, kalau meja makan pun mereka tempat khusus macam tu kan. Kalau mereka ni ada rumah besar, kita jauh. Jadi mereka adalah kan rasa macam ni, ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat ni, masya-Allah kan, tu nak tunjukkan kegembiraan mereka kan. Maka nak sentiasa benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata di sini, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita tengok kan bahawa kan
Allah Subhanahu Wa Taala terus kan menceritakan kepada mereka kan, mengatakan apa? Orang-orang yang taat kepada Allah, wa man yuti'illah, kemudian war rasulah, dan taat kepada rasul. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada rasul, Allah Ta'ala, dia kata faulaika, mereka itu akan tengok, ma'al lazina, akan bersama-sama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka, iaitu siapa? Minan nabiyyin, nabi-nabi, termasuklah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi kan. Mereka ni maknanya Allah Ta'ala kata siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia tak akan berpisah. Di hari akhirat ni mereka akan bersama-sama juga kan. Maknanya mereka akan bersama dengan Nabi. Jangan risau kan, erti bukan bersama, bukanlah kedudukan mereka ni sama di hari akhirat kan, makna syurga itu sama, tapi mereka ni maknanya tak berpisah. Mereka ni boleh ziarah menziarahi, mereka boleh lihat melihat, mereka boleh, itu diceritakan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan sini ma'an nabiyyin, tingkat paling tinggi sekali nabiyyin. Kemudian was-siddiqin, siddiqin tu maksudnya orang yang benar. Tapi siapa orang yang benar sini? Orang yang benar di sini artinya ialah, iaitu orang yang bukan nabi-nabi tapi mendapat pangkat yang paling tinggi, hampir kepada nabi. Mereka ni bukanlah nabi tapi siddiqin. Sebab itulah Abu Bakar kan, kita gelar mereka, dia adalah kepala kepada siddiqin. Jadi kita panggil dia Abu Bakar As-Siddiq. Daripada sini ayat ni kan was-siddiqin, iaitu makam yang paling tinggi bagi manusia yang bukan nabi-nabi. Makam tingkat yang paling tinggi dipanggil sebagai as-siddiqin. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang syahid. Kemudian tu was-solihin, dan juga orang soleh. Jadi semua ni empat golongan Allah Ta'ala sebut sini kan, iaitu an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-solihin. Ada empat golongan ni. Inilah yang golongan yang Allah Ta'ala puji, dan Allah Ta'ala kata kamu jangan risau. Kalau kamu taat kepada Allah Ta'ala, kamu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala sebut sini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah, minta maaf, kita baca kan, selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tengok kan ayat ni dekat-dekat kan. Tadi ayat 68 kita baca kan, wala hadainahum siratan mustaqim, kami akan tunjukkan mereka, kami akan beri petunjuk kepada mereka, kami akan hidayahkan mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ayat 69 ni, iaitu siapakah orang-orang tu. Jadi kita baca dalam Fatihah juga kan. Sebab itulah Al-Quran ini kan, dia menafsirkan, sebahagiannya menafsirkan yang lain. Kalau dalam Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mana? Jalan orang-orang yang telah engkau beri hidayah kepada mereka. Orang yang engkau beri, orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat ni? Ditafsirkan oleh ayat ini, iaitu ayat 69 daripada surah An-Nisa. Jadi siapa dia? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, Was-Solihin. Jadi empat golongan ini, itulah Allah Ta'ala kata wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah wahasuna ulaika, mereka itulah orang-orang yang kawan yang terbaik. Jadi kalau kita nak berkawan atas dunia pula kan lah, kalau tak atas dunia pun, kalau nak berkawan, kawanlah dengan orang-orang yang macam ni. Jangan cari kawan-kawan yang tak baik. Kawan siapa? Nabi-Nabi of course lah tak ada lah, tapi kita masih ada as-siddiqin, asy-syuhada. Syuhada mana orang yang syahid lah kan, tapi kalau orang syahid dah tak ada, meninggalkan dunia ni. Tapi maksudnya orang yang nak kepada syahid kan, orang yang ingin kepada mati syahid. Kemudian wa as-solihin, jangan cari kawan-kawan yang tak baik. Jadi Allah Ta'ala cerita kat sini, kalaulah kita di akhirat kita nak bersama-sama dengan orang yang baik, maka di dunia pun kena naklah bersama-sama dengan orang baik. Janganlah di akhirat kita nak orang baik, nak bersama dengan orang baik, tapi di dunia kita berkawan dengan orang yang tak baik. Kemudian jadi Allah Ta'ala kata sini wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi apa ni, kawan-kawan yang baik, kata yang bersama-sama ni kan, dalam tempat lain, dalam hadis-hadis yang lain ada disebutkan lagi kan, bahawa orang-orang yang akan yang dikatakan bersama-sama ni Allah Ta'ala sebutkan, iaitu sebagai contohnya kan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam hadisnya. Dia kata sebagai contoh ada hadis Nabi SAW, Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang disayang. Sebab apa? Sebab ada sahabat Nabi ni kata, kami sayang bukan kamu ya Rasulullah, tapi nanti di akhirat tak boleh jumpa lagi. Tak, Nabi kata kamu akan bersama dengan aku. Kenapa? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya.
Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata at-tajir as-saduq, iaitu apa? Peniaga yang benar. Peniaga ni challenge sebenarnya. Orang berniaga, dia nak jual barang dia, dia kena ceritakan betul-betul kan. barang dia tu mana kalau tak, kadang-kadang dia tak cerita betul-betul kan, harganya ke apa, kerosakan ke dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah SWT Nabi SAW sebutkan bahawa at-tajir as-saduq akan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW di hari kiamat. Banyak lagi lah kan yang Allah Ta'ala lagi sebutkan, seperti kasratus sujud. Orang nak bersama dengan Nabi ni dia kena banyak apa, as-sujud. As-sujud maksudnya ialah as-solah lah kan, banyak solat. Dan kemudian orang yang mati di atas keimanan, dia akan bersama dengan Nabi. Banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan orang-orang yang akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita baca ayat yang ke-70. Zalikal fadlu minallah. Allah Taala kata semua itu adalah merupakan fadlu, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengokkan Allah Taala kurniakan banyak kepada kita semua kan, dia nak beri kepada kita, maknanya dapat bersama-sama sejak di dunia lagi dan sampai kepada akhirat, insya-Allah kan. Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang tak mahu lah kan wa kafa billahi alima. Allah Ta'ala itu maha alim, jadi dia beritahu kepada kita semua tu kan, supaya apa, supaya kita ni ada keinginan. Jadi ulama tafsir kata mengenai ayat ini, la yunabbi'uka mithlu khabir, tak akan dapat beritahu kepada kamu satu benda kecuali orang tu mengetahui. Orang yang mengetahui iaitu Allah lah SWT, dia mengetahui apa yang akan berlaku, so dia telah ceritakan kepada kita. Kita akan dapat benda tu semua kalau kita betul-betul menjadi orang yang layak. Kemudian ya ayyuhallazina amanu. Sekarang kita masuk masuk pula kepada ayat tentang peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang masuk cerita lain sekarang, iaitu Allah Taala sebutkan sini sekarang tentang peperangan. Maksudnya ialah Allah Taala nak ceritakan kepada kita tentang perlunya kita ini, apa yang perlu kita buat mengenai dengan peperangan. Jadi wahai orang yang beriman, Allah Taala kata khuzu hizrakum, hendaklah kamu ambil langkah-langkah penjagaan. Maknanya sinilah sedar, jangan kamu ni lalai, jangan kamu ni, dalam tafsir kata hendaklah ihtarazu minal adu, jaga-jaga kamu daripada musuh, bersedialah kamu. Maknanya jangan kamu ni kita panggil sebenarnya apa ni, lalai, tak sedar kan, kita ni ada musuh dan sebagainya kan. Kena sedar, ingat sikit kan, kita ni ada musuh. Jadi Allah SWT kata khuzu hizrakum fanfiru, dan kemudian fanfiru, berangkatlah kamu dalam peperangan, subatin awinfiru jami'ah, berangkatlah kamu sama ada dalam bentuk subat. Dalam subat ni maknanya sedikit-sedikit, kadang-kadang maknanya dalam bentuk pecah-pecahan. Kalau zaman dulu dipanggil sariyah kan, pergi gerombolan kecil-kecil kan, 10 orang 20 orang pergi kan, ataupun jami'an, ataupun pergi semua. Ini terpulang kepada keadaan. Jadi kesimpulan sini Allah Ta'ala nak katakan bahawa kamu hendaklah berangkat. Tak kira lah kalau disuruh kamu ni pergi dalam keadaan sedikit, pergi dalam sedikit. Kalau pergi dalam keadaan ramai, pergi dalam keadaan ramai. Itu maksudnya kan. Maknanya itu berdasarkan kepada keperluan. Janganlah kamu kenapa sikit, kenapa banyak, kenapa itu berdasarkan kepada maslahah. Yang penting ialah kita ni fanfiru, berangkatlah kamu. Itu yang pertama. Kemudian wa in minkum laman la yubatti anna, Allah Ta'ala kata wa inna minkum, sesungguhnya nanti ada di kalangan kamu ni la yubatti anna, orang-orang yang akan, dia sama ada dia berlambat-lambat ni mana tak nak pergi perang ni, ataupun dia ni akan melambatkan orang lain. Dia atau tidak menggalakkan orang lainnya, tak payah pergilah. Ataupun ada orang nanti dia kata dia malas lah, dia buat perangai kan, maknanya nak melambatkan peperangan tu, nak melambatkan pergi berperang, melambatkan. Itu ada je Allah, iaitu orang munafik lah ni kalau zaman Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala beritahu siap-siap kan, wa inna minkum, akan ada orang yang macam tu. Fa in asabatkum musibah, dan kemudian mereka ni Allah Ta'ala cerita, kalau kamu ni kena musibah, kemana, kena kekalahan ke, kena luka-luka ke dalam apa-apa peperangan musibah, qala qad an'amallahu alayya, mereka ni akan berkata, dia kata kan, alhamdulillah, kata Allah Ta'ala beri nikmat kepada aku tak kena musibah tu. Tengok dia kata, dia suka gembira kat sini kan. Islam akun ma'hum, dia kata. Nasib baik aku tak bersama dengan mereka. Kalau aku bersama dengan mereka, kena juga aku ni kan, cedera juga aku ni kan, kalah juga aku ni. Tengok ni perangai dia.
Syahida tu bukan mati syahid, tapi maksudnya nasib baik aku tak hadir, maknanya kehadiran aku ni. Jadi maknanya Islam aku ma'ahum syahida, aku tak hadir bersama dengan mereka. Nasib baik aku tak hadir bersama mereka. Tu kepala mereka, cara fikir mereka kan, yang jahat kan. Kemudian walain asabakum fadlun, tapi kalau kamu ni dapat pula fadlun ni maksud dapat kurniaan, maknanya dapat kemenangan. Bila dapat kemenangan, dapat kebanggaan, dapat apa ni, kalau kita sekarang ada pangkat, lepas tu ada harta kemenangan dan sebagainya. Kalau zaman dulu tu ada ghanimahnya kan, harta peperangan yang dapat dicapai kan. Kalau dapat benda tu fadlun, keuniaan minallah, la yakulanna ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Mereka ni akan kata pula, tak ada kebahagiaan kita. Adalah mereka tu tak pergi. Kemudian mereka pun sibuk-sibuk kata, macam tak kenal pula kita kan tak? Kan kita bersama dengan kamu, kita kan sama-sama satu agama kan kita pun you orang juga kan. Dia pun sibuk lah maknanya. Orang yang macam ni dia pun sibuk, dia kata. Jadi dia kata ya laitani kuntu ma'ahum. Dia pun akan adalah dalam diri mereka dengan menyesalnya, mereka akan kata bestnya kalau aku ni bersama dengan dia, bersama dengan mereka yang menang tu. Dah tu perasaan mereka yang dia kata kan, fa'afuza fawzan azima, aku pun akan dapat kemenangan juga, dia kata, akan dapat keberjayaan juga. Jadi ni perangai dia ni. Perangai apa? Mereka ni takut. Mereka tak nak pergi berperangan. Kalau kalah, mereka pun bersyukur. Bersyukur tak kena. Tapi kalau orang Islam menang, mereka pun takkan macam tak kenal aku pula. Dia kata macam tu. Kan aku pun geng kamu juga kan. Maksudnya, dalam hati mereka kata, ruginya tak pergi kalau aku pergi. Maknanya sini tujuan mereka ni ialah nak apa? Nak harta. Bukan nak syahid, bukan nak apa. Bukan. Mereka pergi tu bukan kerana nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka pergi tu kerana nak harta. Sebab itulah mereka menyesal bila tak dapat. Seterusnya Allah Taala kata dalam ayat terakhir, Allah Taala sebut kan dalam ayat 74 hari ni, 74 Allah Taala kata falyuqatil fi sabilillah. Maka wahai orang-orang yang beriman, semua falyuqatil fi sabilillah. Hendaklah kamu berperang, falyuqatil, peperangilah kamu fi sabilillah, iaitu untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Falyuqatil, peperangan ni Allah Ta'ala sebut ni maknanya climate lah. Kalau suasana ada peperangan, kalau tak ada peperangan, maknanya kita buat apa yang mampu kita buat, apa yang diizinkan pada masa keadaan tersebut. Kalau kita sekarang ni kita ada peperangan kan, bukan nak suruh kita berperang semua kan, tapi maknanya apa? Berusaha untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara apa saja cara. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sini falyuqatil fi sabilillah allazina yashruna alhayatad dunya, orang-orang yang menjual, maknanya itu membeli dunia dia dengan menjual akhirat. Maknanya dia ambil, dia dah dapat dunia tapi akhirnya dunia dia ambil, akhirat dijual. Dia tolak dunia, dia tolak akhirat, dia nak dunia saja. Orang yang macam ni, ini Allah Ta'ala sebut kan, maknanya bukan semua, maknanya orang yang macam ni kita akan peperangi, tapi maksudnya ialah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala suruh peperangi mereka ni. Sebab apa? Mereka ni telah melampaui batas. Mereka memerangi Islam, kemudian mereka nak bawa pula cara fikir mereka, iaitu apa? Cara fikir akhirat ni tak ada, dunia ni. Dunia saja, kita kena berebut dunia. Dia nak kacau pula orang Islam macam tu kan. Dia nak ubah pemikiran orang Islam macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh sini orang Islam semua supaya kena perang orang-orang yang memang nak merosakkan orang-orang Islam yang lain ni dengan cara pemikiran mereka ni, supaya apa? Menidakkan akhirat ni, menolak akhirat ni kan, dan suruh mengambil dunia saja. Jadi Allah Ta'ala kata yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Habis tu kalau kita melawan mereka ni, melawan orang-orang yang merosakkan agama ni, orang yang merosakkan umat Islam, merosakkan manusia ni kan, dia nak sebarkan, dia nak rosakkan manusia semua dengan ajaran mereka, sesat mereka ni. Apa Allah Ta'ala kata? Kalau kita mati macam mana? Jadi Allah sebut sini kan, wa man yuqatil fi sabilillah, siapa yang buat arahan Allah ni, siapa yang bekerja, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berperang sanggup semua sekali kan, kemudian fayuqtal, dan kemudian dia mungkin dibunuh maknanya syahid lah kan, ataupun yaghlib, kemungkinan juga dia menang. Dia ada dua lah kan, sama ada menang ataupun kalah kan. Tapi kalaulah dibuat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana fi sabilillah, wa man yuqtal fi sabilillah, maka fasaufa, Allah Ta'ala kata, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan yu'tihi ajran azimah, pasti Allah Ta'ala akan beri kepada dia ajran azimah, pahala yang sangat besar, pahala yang
disebut oleh ulama sini ajrun ni. Orang belajar bahasa Arab dia kata, dia sebut dalam tafsir sini dia kata nakirah. Dinakirahkan. Nakirah tu maknanya dia bukan al-ajru. Allah Ta'ala sebut ajrun. Ajrun tu untuk apa? Untuk ta'zim. Dah lah selepas daripada dah ada perkataan azim, lepas tu untuk ta'zim lagi. Itu dari segi bahasa Arab lah kan bagi orang-orang yang lebih memahami bahasa Arab, jadi masya-Allah kan akan lebih terasalah benda ni. Jadi itulah lebih kurang insya-Allah apa yang kita dapat daripada tadabbur kita lebih kurang, tadabbur tafsir lebih kurang daripada ayat 89. Jadi harapnya kepada sahabat-sahabat semua, teruskanlah insya-Allah sekadar kemampuan kita. Siapa yang boleh membaca lebih, silakan baca lebih, banyak tafsir-tafsir yang ada. Siapa yang sekadar mampu setakat ni saja, maka insya-Allah kan. So jangan lupa insya-Allah untuk share kepada kawan-kawan semua link kita ni kan banyak kan insya-Allah dan juga kita berusaha sedaya mungkin untuk mengiklankan kita punya sesi ni kan, sebagaimana yang tertulis di bawah ni kan. Jadi boleh share kepada semua orang insya-Allah kan. Moga-moga semua akan dapat sedikit-sedikit daripada apa yang kita buat pada pagi ni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.